Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Arifah binti Muhammad Zuhdi, metric number 067401. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang Randy Descartes and his philosophical realization. Saya akan memulakan dengan latar belakang beliau, iaitu beliau sering dianggap sebagai bapa falsafah moden. Beliau dilahirkan pada 31 Mac 1596 dan meninggal dunia pada 11 Februari 1650. Beliau juga dikenali dengan nama latinnya iaitu Renatus Cartesius. Beliau adalah seorang ahli falsafah, ahli matematik dan saintis terkenal. Beliau meninggalkan pengajian kesusasteraan secara mutlak dan memutuskan untuk berhenti dari segala-galanya. Seterusnya, beliau meneruskan perjalanan di negara ini dan tidak menetap di satu tempat. Beliau menyertai perkhidmatan tentera sekali dan belajar matematik. Beliau juga bercakap dengan orang-orang yang berpengetahuan cemerlang sehingga mencapai umur 30 tahun. Beliau kekal di Belanda selama 20 tahun dan memutuskan untuk bersara. Beliau bersembunyi dari orang ramai untuk merahsiakan tempat kediamannya daripada mereka kerana tidak mahu diganggu dan tinggal dalam keamanan oleh ratusan pengagum yang datang dari seluruh dunia. Tahun 1649, beliau menerima pengiktirafan dari Ratu Christina dari Sweden untuk menyertai perbincangan dan meminta Randy Descartes untuk mengajarnya falsafah. Walaupun pada mulanya beliau berat hati, namun akhirnya menerima pelawaan itu yang ternyata menjadi kunci kematiannya. Beliau diminta memberi tutorial kepada Ratu Christina seawal 5 pagi. Ia adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Keadaan ini diburukkan lagi dengan cuaca sejuk di Sweden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa binti Ahmad, metrik 067394. Saya akan menyambung tentang definisi yang dibawa, falsafah yang dibawa oleh Descartes. Yang mana Descartes ni telah wujud pada zaman Renaissance. Yang mana ia tertumpu kepada peranan akal, iaitu I think therefore I am. Bagi beliau, akal adalah asas dan panduan bagi mencapai kebenaran. Oleh itu, pemikiran Descartes ini memberikan informasi bahawa kebenaran akal dalam pencarian kebenaran merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan. Secara amnya, Descartes ini berpendapat untuk meletakkan kepercayaan bahawa tiada apa yang sebenarnya berada dalam kawalan kita kecuali pemikiran kita. Inilah sebabnya para pemikir barat kurun ke-16 hingga ke-18 tidak dapat lari daripada membicarakan agama dan moral apabila membincangkan tentang logik dan budaya. Yakni kebenaran yang mutlak bagi mereka adalah memahaminya bersama ilmu dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, my name is Fatin Nur Najihah binti Kamis, number metric 067407. I'm from Bachelor of Islamic Studies, Usuluddin Bukhari, semester 3, FIDE. InsyaAllah, I will explain about proving the existence of thought. In order to obtain a strong foundation for his philosophy, Descartes first doubted everything that could be doubted. First, Randy Descartes tried to drop all the things that can be experienced by the sense, which is the objects that cannot be doubted. This is the first step of the cogito method. Descartes doubted the existence of his own body. The drop becomes possible because in the experience of dreams, hallucinations, illusions, and also in the experience with spirits, there is something that is not clear. In those four situations, an individual can experience something as if in a real situation. In a dream, an individual seems to experience something that really happened, as if he was not dreaming being awake. Next, I will explain briefly about method cogito outlined by Randy Descartes. First, in the first step, Descartes succeeded in doubting everything that could be experienced by his sense. At the second level, Descartes thinks that something movement, amount and volume is the one that is more present than the things experienced by the sense in vigilance or in dreams, hallucinations, illusions, and experiences with the supernatural. In the third stage, Descartes felt that there was still something that he could not doubt. Even according to him, there is no devil, no matter how cunning the devil is, that can disturb his thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Muhammad Al-Murshid Hamzah. My metric number is 067818. I will present about the proof of God existence by Randy Descartes. The existence of God has always been a very important matter for Randy Descartes, for it was meant to be the very beginning of an explanation
contained within his view on metaphysics and physics. In the first meditation, Descartes introduces the fact that has for a very long time within himself the idea of an almighty God which can do everything and who created him and all mankind. In the third meditation, Descartes actually begins to employ himself to give arguments regarding the existence of God. His goal is simple. He intends to give arguments supporting the existence of God, and also some arguments refuting the idea of a God of mischief. For the evidence of the existence of God is the basic foundation that needs to be achieved and clarified if he wants to have any certainty about anything. That's all from me. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah saya akan menyambung tentang proof of the existence of the universes. Okay, adapun kita telah membuktikan bahawa kewujudan Tuhan dengan sifat kesempurnaan. Yang ini termasuk dengan kebenaran. Okay, kita tidak boleh meragu-ragukan dengan kewujudan makhluk luar. Kalau kita katakan mereka adalah ilusi, maka mereka akan mengikuti Tuhan itu akan menipu. Maka Descartes ni mula dengan menafikan fikirannya dalam semua yang difikirkan. Dan dia berakhir dengan mengesahkan fikirannya dalam semua yang dicapai dengan syarat bahawa idea yang dicapai oleh fikiran adalah jelas. Dan di sini para pengkritik menyerangnya dengan ganas. Dan dia menyimpulkan bahawa daripada kewujudan dan kesempurnaan Allah bahawa segala yang dilihat oleh akal dalam kejelasannya adalah nyata. Dan bagi langkah terakhir, minda bergantung kepada kesimpulannya pada bukti. Jika dia dapat membuktikan sebab yang mana fikirannya menjadi asas untuk bergantung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fikri Arif bin Muhammad Safi. My metric number is 067217. Now we explain the duality existence by René Descartes. First, one of the deepest and most lasting legacies of Descartes' philosophy is his thesis that mind and body are really distinct, a thesis now called mind-body dualism. Next, he reaches this conclusion by arguing that the nature of the mind, that is a thinking, non-extended thing, is completely different from that of the body. That is an extended, non-thinking thing, and therefore is possible for one exist without the others. Lastly, he believed that there were two kinds of substance, which is the essential property is that is specially extended, and mind, of which the essential property is that it is. That's all from me. Thank you. The nature of the material. This is Descartes' definition of matter. He goes on to elucidate. It is this way everything else that can be ascribed the body, purpose, intention, extension, the other qualities of matter, then are less important. And he tells us though substance is indeed known by some one property, which constitute its nature and essence, and to which all the rest of refer. Descartes membincangkan bagaimana sifat dan jirim pada sesuatu zat itu mempunyai perbezaan dengan apa yang difahami oleh Islam, iaitu René Descartes membahaskan zat mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Jadi bukan semua sifat boleh mendampingi pada zat. Sebagaimana kita belajar dalam akidah, zat ini mentakrifkan dengan maqama bi nafsi, manakala sifat adalah maqama bi ghairi. Mengikut pandangan René Descartes, dia mengatakan hanya beberapa sifat sahaja yang boleh wujud pada diri zat, boleh ada pada diri zat. Dia kata hanya sifat-sifat yang utama, yang hanya boleh melekat pada diri zat. Berbeza dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah, kita memahami hanya sifat ma'ani Allah yang ada. Adapun yang lain hanya bersifat dengan sungguh, ataupun kita panggil amrun i'tibari. Dan juga zat Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifatnya, manakala sifat dia menumpang kepada zat, manakala zat tidak menumpang kepada mana-mana, tidak berhajat kepada mana-mana sesuatu yang lain. Jadi pandangan Descartes ini menerangkan bagaimana zat, sifat dan jirim itu bersangkut paut dengan zat ini pada keadaan yang tertentu sahaja. Adakala tidak mempunyai sifat dan jirim. Itu mengikut pandangan yang diterangkan oleh René Descartes.
Kesimpulannya, walaupun proses pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tokoh falsafah terdahulu seperti Aristo dan Plato, namun tidak dapat dinafikan bahawa beliau merupakan salah seorang ahli falsafah terhebat dalam sejarah falsafah barat moden. Pemikiran beliau telah membuka ruang baru kepada falsafah dan ahli falsafah selepas zamannya. Beliau telah dianggap sebagai bapa falsafah moden kerana usaha dan kesungguhan beliau mencari kaedah dalam semua cabang penyelidikan manusia dan usaha beliau memperkenalkan konsep dan hujah yang boleh dijadikan asas dalam dunia falsafah.